Assalamualaikum dan salam sejahtera, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Khamis 3 Jun 2021. Baik, perkembangan semasa COVID-19, Sabah merekodkan sebanyak 254 kes positif baru semalam, menjadikan jumlah kumulatif kini 62,816 kes. 2 kes kematian direkodkan iaitu masing-masing satu di Kota Kinabalu dan Kinabatangan. Tiada kluster baru direkodkan. Menurut kenyataan Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun, daripada kes jangkitan baru yang dikesan, 184 kes adalah hasil daripada saringan kontak rapat, 20 saringan kluster, 36 saringan bergejala, 6 saringan bersasar dan 8 daripada lain-lain kes. Dalam pada itu, seramai 213 pesakit COVID-19 sembuh, menjadikan jumlah kumulatif 60,165. Seramai 1,604 pesakit sedang menerima rawatan di hospital, pusat kuarantin dan rawatan berisiko rendah PKRC awam, pusat tahanan sementara PTS dan penjara. Bilangan pesakit yang dirawat di unit rawatan rapi ialah 75 orang dan 24 lagi memerlukan alat bantuan pernafasan. Sementara itu, Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. PKPD akan dilaksanakan di 4 lokaliti bermula 4 Jun hingga 17 Jun ini. Ia melibatkan lokaliti lorong Taman Utama 5, 6, 7 dan 8, Taman Utama, Sandakan, Kampung Sebagaya Hulu, Silam Lahad Datu dan 2 lokaliti dalam daerah Kota Kinabalu iaitu Rumah Murah Kepayan dan Kampung Tanjung Aru Baru. Kesemua lokaliti berkenaan melaporkan penularan jangkitan COVID-19 dengan kadar positiviti yang tinggi. Sementara itu, PKPD yang sedang berkuatkuasa di Mukim Pekan Kunak dibatalkan dan dikuatkuasakan mengikut tarikh baharu bermula 4 Jun hingga 17 Jun, melibatkan 15 lokaliti baharu berbanding 7 lokaliti sebelum ini. Sementara itu, Kerajaan Negeri bersetuju memberi kebenaran kepada 58 buah kilang untuk beroperasi 24 jam semasa Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Bagaimanapun, kehadiran pekerja yang dibenarkan tidak melebihi 60% daripada jumlah kaki tangan sedia ada. Menurut Datuk Masidi, kilang terbabit terdiri daripada kilang penapisan minyak sawit, kilang kelapa sawit, kilang biodiesel, kilang baja kimia, kilang pemprosesan spent bleaching earth, kilang besi dan keluli dan kilang simen. Turut dibenarkan beroperasi 24 jam ialah kawasan pelabuhan melibatkan 8 buah pelabuhan di bawah Lembaga Pelabuhan-Pelabuhan Sabah dalam tempoh PKP. Manakala operasi JT dalam kawasan JT persendirian utama yang memerlukan pengoperasian berterusan juga dibenarkan beroperasi 24 jam. Bagi operasi sektor logistik pengangkutan darat dan penstoran adalah dihadkan dari 6 pagi hingga 8 malam. Sementara itu, pekerja perkhidmatan perlu dan barangan perlu tidak memerlukan surat kelulusan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI untuk rentas daerah. Sementara itu, mengenai statistik vaksinasi di Sabah semalam, sebanyak 90 suntikan baru dibuat bagi fasa 1, dos 1, program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK, menjadikan jumlah kumulatif 57,735 orang. Bagi fasa 1 dos 2, sebanyak 1,635 suntikan baharu dibuat menjadikan jumlah kumulatif 53,035 orang. Manakala bagi fasa 2 dos 1 PICK, 1,635 suntikan baharu dibuat menjadikan jumlah kumulatif 76,675 orang. Bagi dos 2 fasa 2, sebanyak 480 suntikan baharu harian dibuat menjadikan jumlah kumulatif 27,778 orang. Pendaftaran penerima vaksin semalam ialah 6,245, menjadikan jumlah kumulatif yang mendaftar sebanyak 565,621. Sementara itu, sejumlah 100 SJR dilaksanakan melibatkan pemeriksaan 43,588 buah kenderaan. Daripada jumlah itu, 267 buah kenderaan diarah berpatah balik. Ya, sasaran kerajaan menjadikan 1,000 klinik perubatan am swasta dan hospital swasta sebagai pusat pemberian vaksin PPV sebelum 30 Jun ini disambut baik hospital swasta di Sabah. Ketua Pegawai Eksekutif Hospital Glen Elgers, Kota Kinabalu, Dr. Tan Bee Huai berkata pihaknya menyokong langkah tersebut bagi memastikan kejayaan program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Menyokong penuh
kempen atau usaha kerajaan melakukan National Immunisation Program atau National Vaccination Program yang mana kita telah bekerjasama dengan sebuah syarikat Protect Health dan dengan kerjasama mereka kita akan dijangka memulakan pusat pemberian vaksin fasa 2. Kita juga boleh menyumbang tenaga kepada negara untuk melengkapkan 24 juta rakyat yang perlu diimunisasi atau diberi vaksin. Beliau berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Dr. Tan memaklumkan hospital berkenaan akan memulakan proses pemberian vaksin pada 7 Jun bermula 9 pagi hingga 5 petang, Isnin hingga Jumaat dengan anggaran penggunaan 100 dos vaksin sehari. Bagaimanapun katanya pihak hospital bersedia melanjutkan perkhidmatan pada hujung minggu sekiranya terdapat permintaan. Pihak pengurusan kejuruhatian serta pemain Sabah FC tampil melaksana tanggungjawab mendapatkan suntikan vaksin bagi menyokong program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK. Antaranya 34 pemain Sabah FC yang telah menerima vaksin dos pertama disusuli pemain Sabah Junior dalam masa terdekat. Pengurus Sabah FC Ahmad Marzuki Datuk Nasir merakamkan penghargaan kepada kerajaan kerana memberi peluang kepada pasukan berkenaan mendapat manfaat program vaksinasi. Ini merupakan misi nasional untuk mengurangkan jangkitan di kalangan masyarakat dan seterusnya memulihkan ekonomi serta kehidupan rakyat Malaysia. Sementara Ketua Jurulatih Kurniawan Dwi Yulianto pula menyuarakan rasa lega kerana para pemain sememangnya memerlukan perlindungan vaksin berikutan berlaku sentuhan dalam permainan. Kami sebagai orang yang ada di padang, banyak aktiviti body contact dengan pemain yang lain, tentunya memerlukan vaksin ini dan mudah-mudahan makin banyak olahragawan atau atlet-atlet untuk mendapatkan vaksin inilah. Ahmad Marzuki dan Kurniawan ditemui RTM di Pusat Vaksinasi Kota Kinabalu. Dalam perkembangan lain, pihak pengurusan Sabah FC memaklumkan telah memohon dengan Majlis Keselamatan Negara dan Kementerian Kesihatan untuk menjalankan camp-based training bagi memastikan prestasi pemain kekal konsisten ketika Perintah Kawalan Pergerakan penuh ini. Sebanyak 657 projek kecil di Sabah siap dilaksanakan sepenuhnya melibatkan jumlah pembayaran RM22.25 juta. Ia merupakan sebahagian daripada 703 projek kecil diluluskan Kerajaan Persekutuan melalui unit perancang ekonomi dengan peruntukan RM29.48 juta pada tahun lepas yang disalurkan menerusi pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sebagai agensi pelaksana. Menurut nyataan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ekonomi Dato' Arthur Joseph Kurup, antara projek kecil yang dilaksanakan termasuklah baik pulih jalan kampung, naik taraf jalan kebun, pembinaan jambatan gantung, sistem bekalan air kampung, pembaikan jeti dan penyelenggaraan sistem perparitan. Bagaimanapun masih terdapat beberapa projek dalam peringkat pelaksanaan dan berlaku sedikit kelewatan akibat Perintah Kawalan Pergerakan. Pelaksanaan projek-projek kecil itu merupakan antara usaha Kerajaan Persekutuan menangani masalah infrastruktur terutama di kawasan luar bandar Sabah. Peniaga dan usahawan kecil yang diberi kebenaran beroperasi sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan 3.0 diminta terus mematuhi prosedur operasi standard SOP ditetapkan. Presiden Dewan Usahawan Melayu Sabah Datuk Awang Buhtaman Awang Mahmud berkata pematuhan itu penting dalam usaha mengekang penularan COVID-19 di Sabah. Menurut Datuk Awang Buhtamam, keprihatinan kerajaan membenarkan usahawan dan beberapa sektor perniagaan beroperasi perlu dihargai. Justru kawalan kendiri dan pematuhan SOP ketika menjalankan operasi perniagaan masing-masing serta masyarakat keseluruhannya akan dapat menyumbang kepada usaha kerajaan melandaikan jangkitan pandemik COVID-19. Harapan rakyat adalah untuk melihat supaya jumlah pesakit ataupun mangsa COVID-19 ini dapat dilandaikan dengan lebih baik lagi. Datuk Awang Buhtamam berkata demikian kepada RTM di Kota Kinabalu.
Polis Sabah sedang menyiasat kes seorang individu yang didakwa mencabul seorang peserta pertandingan Unduk Ngadau 2021 baru-baru ini. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Hazani Ghazali berkata, siasatan akan dilakukan secara telus berdasarkan undang-undang sedia ada dan tindakan sewajarnya akan diambil tanpa mengira latar belakang individu terlibat. Saya tak dapat laporan lagi tu. Saya tengok dulu macam mana laporan tu. Saya tak boleh nak bagi komen lagi. Saya kena dapatkan detail daripada IPD yang menerima laporan polis tu. Beliau berkata demikian dalam sidang media di Ibu Pejabat Polis Kontijen Sabah Kota Kinabalu. Semalam, tular di media sosial mengenai laporan polis terhadap seorang individu yang didakwa berkelakuan tidak sopan dan mencabul peserta terbabit. Sementara itu, menurut kenyataan Setiausaha Agong Parti Solidariti Tanah Air Kusta Sabah, Senator Datuk Gwandi Kohoy, pihaknya memandang berat perkara itu dan akan diselesaikan mengikut perlembagaan serta undang-undang. Sejajar dengan itu, Parti Staf Sabah menggantung jawatan Philip Among yang merupakan penyelaras Parlimen P173 Putatan berkuat kuasa semalam dan tindakan seterusnya diambil selepas lembaga disiplin bersidang. Sebanyak 30 pasukan pemantau dikerah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Kinabalu sepanjang penguatkuasaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0. Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu SCP Muhammad Zaidi Abdullah berkata ia membabitkan 200 pegawai dan anggota yang ditugaskan di 5 sekatan jalan raya SJR. 3 pasukan khas terdiri 4 pegawai dan 20 anggota juga diwujudkan bagi menjalankan pemeriksaan mengejut di tempat awam. Mengenai tahap pematuhan PKP 3.0 warga Bandaraya Kota Kinabalu, SCP Zaidi memaklumkan ia pada tahap 96% dan dijangka akan terus meningkat. SCP Muhammad Zaidi yang ditemui pemberita di SJR Jalan Kepayan Kota Kinabalu memaklumkan sebanyak 13 kompaun melibatkan kegagalan mematuhi SOP PKP telah dikeluarkan IPD Kota Kinabalu sejak semalam. Untuk hari yang pertama sebanyak 30 kenderaan dan telah arahkan berpatah balik. Kenderaan ini atas alasan mereka ini memberi alasan mau pergi membeli barang keperluan tetapi jarak yang agak jauh. Sedangkan di kawasan kediaman mereka ada shopping untuk mat dan sebagainya untuk mereka membeli barang itu. Jadi tapi mereka mau pergi ke tempat yang lebih jauh. Manakala sebanyak 30 kenderaan di SJR diarah berpatah balik kerana tidak mempunyai alasan kukuh. Baik, sekian dahulu paparan berita dari Sabah pagi ini. Saudara terus patuh SOP, kekal berada di rumah. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.